Hai, bertemu pada kali ini. Video ini khas untuk mengenali whiteboard ataupun lebih dikenali sebagai Jamboard di Google Meet. Stay tune! Baiklah, untuk kali ini saya menggunakan Google Meet account MOE. Kebiasaannya guru-guru akan menggunakan medium Google Meet untuk mengajar secara online dengan murid-murid. Jadi antara aplikasi yang kita boleh gunakan adalah whiteboard ataupun Jamboard. Baik, di manakah dia berada? Okey, perhatikan ada 3 titik di kanan bawah, more option. Okey, kita klik dekat situ. Baik, di bahagian atas ada whiteboard ataupun open a jam. Okey, klik kat situ. Okey, akan ada pilihan sama ada start a new whiteboard ataupun choose from a drive. Okey, kalau choose from a drive bermakna saya buka Jamboard yang pernah saya gunakan ataupun yang tersimpan di drive saya. Sekiranya kita tidak ada Jamboard ataupun tak pernah menggunakan Jamboard, jadi boleh gunakan start a new whiteboard. Okey. Kita klik pada start a new whiteboard dan paparan ini akan keluar. Ini adalah paparan Jamboard. Jom kita kenali paparan Jamboard. Yang pertama, ini adalah file bagi Jamboard. Kebiasaannya file name ini akan bagi secara random dan kita boleh rename. Kita boleh namakan file kita. Okey, klik sahaja akan keluarlah rename. Bolehlah type nama file yang bersesuaian. Kemudian yang ini menunjukkan paparan untuk Jamboard. Sebenarnya ada banyak frame yang diberi pada kita. Okey, kita boleh next untuk kita lihat paparan yang kita boleh gunakan. Baik, selain daripada itu, okey, ada 3 titik dekat sini. Ini adalah untuk more option. Jamboard ini kita boleh rename, download as a PDF, save frame as image, ataupun kita boleh remove, kita boleh make a copy. Okey, dan ini antaranya lah option yang ada. Dan kalau kita klik dekat open a Jamboard ni, bermakna kita membuka Jamboard yang berada pada drive kita. Baik, seterusnya. Okay, ini adalah simbol untuk undo, redo. Ini untuk zoom. Okey, kita boleh buat pilihan. Kita nak zoom berapa peratus ataupun fit sajalah kalau untuk saya gunakan sekarang. Baik, kita boleh change background sama ada grey. Okey, ataupun kita boleh ambil warna biru. Okey, hitam. Ataupun kita boleh juga mengambil image. Image ni kalau kita upload berdasarkan daripada simpanan kita lah. Okey, contoh saya ambil ikon e-didik. Okey, maka akan terhasillah background seperti ini. Dan katakan saya tak berminat untuk menggunakan background ini, boleh tak? Okey, sama ada kita clear frame ni hanya untuk tulisan apa yang ada sebentar lagi. Okey, jadi kita boleh undo. Okey. Okey. Kemudian di bahagian kiri ada beberapa ikon kat sini. Atas sekali khas untuk pen. Tetapi kalau kita klik, dia ada pen, ada marker, ada highlighter dan juga ada brush. Dan kita boleh pilih buat pilihan warna yang bersesuaian. Contohnya, saya nak menggunakan pen berwarna merah. Okey, jadi saya boleh menggunakan, kali ini saya menulis menggunakan keypad sahaja. Kalau ada alatan lain boleh gunakan. Okey, ini untuk pen. Kalau saya nak tukar kepada highlighter tetapi warna kuning, boleh juga. Saya tukarkan. Ini untuk highlighter.
Okey, saya nak tukar kepada brush untuk warna hijau pun boleh juga. Okey, saya lukislah seperti ini contohnya. Okey, brush dia tak nampak sangatlah. Okey, untuk warna dia. Okey. Di bawah ini seterusnya adalah untuk erase. Saya dah buat salah, dah rasa macam tak sesuai, saya nak erase. So dah klik, saya hanya erase sebab saya rasa brush yang saya gunakan ni kurang menarik. Jadi saya boleh deletekan. Okey, menggunakan eraser ataupun erase yang ada. Okey, ini antara contohnya. Baik, katakan saya tak nak menggunakan erase, boleh tak? Saya nak clear frame. Cuba kita tekan. Clear terus. Okey. Semua paparan tadi akan padam. Baik, seterusnya ini untuk select dan ini untuk sticky note. Sticky note, contoh saya nak tulis nota. Contohnya nota ataupun panduan. Dan saya save. Perhatikan sticky note ni ada di sini. Dan note ini juga kita boleh ubah suai. Sama ada nak besar, kecil. Okey, di bahagian atas kita boleh edit, duplicate ataupun delete. Kita cuba untuk warna lain. Saya nak menggunakan warna biru. Kali ini saya nak menulis untuk okey, contohnya saya tulis catatan hari ini. Okey, saya save. Yang ni saya cancel. Baik. Dekat sini dia bertindih. Jangan risau, kita boleh tarik dan letak di bahagian sebelah. Sama juga boleh tarik. Okey, besar dan kecilkan dia. Sama seperti tadi. Okey, ada edit, duplicate, delete. Kali ni ada dua. Send backward ataupun send to back. Kemudian yang lain kita ada add image. Okey, add image. Yang ini kalau kita nak menggunakan upload. Okey, by URL, camera, Google Image, Google Drive ataupun Google Photo. Contoh, saya nak ambil Google Image. Search. Okey, saya nak type mengenai contohnya saya nak ambil sea, laut. Banyak pemandangan ataupun gambar laut yang ada. Boleh pilih yang mana bersesuaian. Contohnya saya nak ambil yang ni. Okey, dan saya insert. Okey, dan ini adalah gambar yang terhasil. Dan saya boleh perbesar, kecilkan dia. Masih boleh edit, duplicate, delete. Okey, ini untuk order. Okey, katakan saya nak bawa ke sebelah kanan atas. Okey, dan saya nak letak nota panduan ni di bahagian atas. Dia terlindunglah pula. Okey, nak buat macam mana? Kita right click, order, bring to front. Okey, ini antara contoh penggunaan untuk image. Seterusnya, okey, yang bawah ini adalah circle. Tapi kalau kita klik bahagian anak panah, selain daripada circle, kita boleh juga ambil square, triangle, diamond, arrow, bar, half circle ataupun rounded rectangle. Okey, contoh saya nak ambil arrow. Saya klik dekat arrow dan saya klik pada canvas ni. Dan di sini kalau perhatikan ada 3 titik. Ada 3 titik, kita boleh duplicate, delete, order. Sama ada send backward. Okey. Sebaik sahaja kita klik di bahagian arrow ini, perhatikan ada tambahan menu kat bahagian atas ni. Di mana kita boleh tukar warna arrow ni.
sama ada warna biru, warna hijau, warna kuning dan sebagainya. Dan di bahagian sini fill. Sama ada transparent, okey, ataupun nak warna begitu, warna biru, ataupun saya nak hijau. Okey, contoh saya nak ambil warna merah. Okey, jadi ini antara contohnya. Saya bawa ke sini, saya adjust. Baik, seterusnya kita pergi pada text box. Okey, apabila saya klik dan saya klik dan drag, bila saya lepaskan mouse dia akan keluar kotak. Jadi saya boleh type, contohnya saya nak type pelajaran hari ini. Dan saya masih boleh mengubah sesuai, sama ada saya nak besarkan dia, kecilkan. 3 titik ni bila kita klik dia akan ada edit, duplicate, delete ataupun order. Okey, kalau kita tekan edit, kita boleh tukarlah pelajaran minggu ini contoh. Okey, apabila sahaja berada pada text box, perhatikan di bahagian atas juga akan ada perubahan, di mana kita boleh menukarkan style. Sama ada kita nak caption. Okey, perhatikan pada saiz tulisan, subtitle, title, okey, dan sebagainya. Contoh saya nak kekal pada subtitle tetapi saya masih boleh ubah suai. Okey. Dan saya boleh menukarkan text box, sama ada menggunakan warna biru, warna hijau, warna kuning ataupun warna merah. Baik, selain daripada itu, kita boleh tukar align. Okey, sama ada di bahagian kiri, center ataupun di bahagian sebelah kanan. Okey, mengikut kesesuaian. Dan untuk yang terakhir, ini adalah untuk laser. Kita gunakan apabila kita menerang pada murid. Jadi bila kita menunjukkan sesuatu bahagian, mudah bagi murid memberi tumpuan kepada bahagian tersebut. Baik, seterusnya saya nak beralih kepada frame yang baru. Set background, saya nak ambil warna biru contohnya. Tetapi pada kali ini saya nak mengambil soalan ataupun petikan daripada file words untuk saya masukkan. Okey, jom kita lihat. Okey, katakan saya buka file word saya. Okey, saya nak ambil objektif pengajaran, standard pembelajaran, standard pembelajaran. Saya Ctrl C dan tekan text box. Macam tadi kita klik, drag. Okey, drag, tarikkan. Okey, barulah kita tekan Ctrl V. Kenapa susunan dia begini? Jangan risau. Kita boleh tukarkan kedudukannya, tarik. Okey, seperti sama macam tadi. Boleh tukar tulisannya kepada tulisan warna kuning. Ataupun saya nak tukar kepada warna merah. Okey. Okey, saya boleh tukarkan supaya menjadi besar. Seperti ini contohnya. Dan align, saya bawa ke bahagian kiri. Katakan kalau dah ke tepi sangat, tukar sahaja, adjust sahaja, seperti ini. Okey, kita bebas untuk melakukan perubahan kepada teks tersebut. Baik, seterusnya boleh tak kita ambil daripada PowerPoint? Baik, kita beralih kepada frame yang berikutnya. Okey, saya ambil daripada file PowerPoint saya. Okey, contohnya saya nak mengambil jalan pengiraan ni. Jadi, saya highlightkan dahulu pada jalan pengiraan ni. Okay, saya tekan Ctrl C. Saya pergi ke Jamboard dan saya tekan Ctrl V.
Okey, maka terhasillah paparan seperti yang saya nak copy tadi. Okey, dan masih boleh edit bahagian atas ni, duplicate ataupun delete. Okey, disebabkan hanya ada satu saja, perkataan order tak adalah. Okey, kalau kita buat satu lagi. Okey, saya nak ambil yang ni. Nanti ada yang tanya, gambar boleh masuk tak? Okey, kita cuba buat. Gambar ni boleh masuk tak sekali? Okey, Ctrl C. Saya pergi ke file Jamboard saya. Okey, saya terus tekan Ctrl V. Nampaknya gambar itu pun turut serta berada bersama-sama. Okey, dan saya masih boleh mengubah suai saiz. Bila dah ada dua, barulah kalau kita pergi pada bahagian edit bahagian atas ni, barulah ada order. Sama ada kita nak letak bahagian depan ataupun sebaliknya. Okey, ini antara contoh. Sangat seronok kita menggunakan Jamboard. Kita sediakan dahulu soalan. Jadi apabila kita ber-Google Meet dengan murid, senang untuk kita hanya mempamerkan soalan yang telah kita sediakan untuk kita mengajar. Baik, seterusnya saya nak ambil daripada Excel. Boleh ke tidak? Okey, next frame. Saya buka pula kepada file Excel saya. Okey, contoh saya nak ambil ini. Saya nak pamerkan wajah ini. Saya highlightkan. Okey, seperti biasa. Ctrl C. Saya pergi ke Jamboard dan saya terus tekan Ctrl V. Masih boleh edit. Tarik. Boleh gerakkan dia ke atas dan sebagainya. Okey. Kita ambil satu lagi. Contoh saya nak ambil yang di bawah ini pula. Highlightkan seperti tadi. Ctrl C. Pergi ke bahagian Jamboard dan terus Ctrl V. Apabila ada dua, kita akan lihat ada 3 titik, dia akan terus keluar order. Sama ada kalau send backward, dia akan jadi begitulah. Okey, kedudukannya, dan masih boleh kita ubah suai. Okey, baik. Itu antara perkongsian sedikit pengenalan mengenai Jamboard. Apabila kita dah sediakan soalan pada murid di Jamboard, jadi bila kita ber-Google Meet dengan murid, kita senang untuk kita present. Contoh, okey, present now. Okey, sama ada your entire screen ataupun kalau kita nak memaparkan Jamboard saja, bolehlah klik pada a window. Okey, dan saya pilih Jamboard mana yang saya ingin pamerkan. Jamboard simbolnya begini. Jadi saya klik kat situ dan share. Jadi anak murid saya hanya akan lihat paparan Jamboard saya ketika penerangan. Jadi kita bolehlah memulakan penerangan dengan bahagian awal menggunakan laser point. Okey, kita terang dan seterusnya. Boleh pergi pada next, terang, bagi soalan, murid jawab dan seterusnya kepada frame yang berikutnya. Baik, ada yang bertanya, adakah Jamboard ini auto save ataupun tidak? Ya, Jamboard ini auto save. Jangan risau. Kalau kita tak tukar file name, maknanya file name inilah yang akan tersimpan di drive kita. Tapi kalau kita nak rename, nak tukar pun tidak menjadi masalah. Baiklah, demikian tadi sedikit perkongsian pengenalan mengenai Jamboard. Harapan saya agar video kali ini memberi manfaat terutama kepada yang baru ingin berkenalan dengan Jamboard. Semoga dapat digunakan, dapat memudahkan PDPC anda menggunakan Google Meet dan Jamboard. InsyaAllah berjumpa di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh dan bye.